Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini kita akan bersama-sama mengupas tajuk yang menarik iaitu perbankan Islam dalam melestarikan keadilan dan kekayaan ekonomi. Jadi seperti yang kita sudah maklum, sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip pemenuhan keperluan setiap individu masyarakat. Hal ini terbukti mampu menciptakan kesejahteraan hidup bagi menangani krisis ekonomi berbanding dalam sistem ekonomi kapitalisme yang akan membentuk jurang antara masyarakat. Yang kaya akan terus kaya, manakala yang miskin akan terus miskin. Hal ini dapat dilihat melalui Bank Islam yang ditubuhkan bukan sahaja untuk mendapat keuntungan semata, malah untuk menjaga kebajikan masyarakat juga. Sebagai contoh, Bank Islam Malaysia dan Islamic Bank Bangladesh yang menyediakan kemudahan dan hikmat berdasarkan ajaran agama Islam yang memfokuskan ke arah kebajikan dan bantuan kepada masyarakat. Di samping itu, Dubai Islamic Bank juga mempunyai matlamat untuk mengelakkan masyarakat Islam daripada terlibat dengan riba, manakala Jordan Islamic Bank yang membantu membekalkan peralatan pembelajaran kepada institusi pendidikan. Jadi, antara tokoh yang terlibat dalam mengkaji berkaitan perbankan Islam ini adalah Umar Chapra yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai salah satu cabang ilmu yang membantu dalam merealisasikan kesejahteraan ilmu. Selain itu, tokoh Al-Shatibi dan juga tokoh Ismail Yusanto, mereka mempunyai pendapat masing-masing berkaitan perbankan Islam ini yang mana mampu menghubungkan konsep maqasid al-syariah dan mampu untuk menaik taraf produksi bagi mengatasi kemiskinan. Selain itu, terdapat juga pakar ekonomi seperti Adam Smith yang mencetuskan istilah dalam teorinya iaitu invisible hand yang menyifatkan sebagai kekuatan mata kasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam cara yang profesional dan rasional bagi mewujudkan keadilan dan kekayaan yang saksama bagi seluruh masyarakat. Baiklah, seterusnya adalah elemen-elemen yang akan dibincangkan pada hari ini. Terdapat 3 elemen yang akan kita bincangkan. Yang pertama, riba, yang kedua zakat dan yang ketiga adalah agen kekayaan berorientasikan sosial. Baiklah, secara umumnya amalan riba adalah diharamkan oleh Islam, tidak kira dalam urusan pertukaran barangan, jual beli maupun pinjaman. Hal ini telah dinyatakan dalam pembicaraan Profesor Dr. Johnny Tamki bin Burhan dan malah telah disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, setiap riba adalah menyerupai dengan amalan persediaan sebanyak 36 kali ataupun melakukan persediaan yang ibu sendiri. Baginda amat mengecam perbuatan riba dan banyak kali melarang umatnya daripada terlibat dengan amalan tersebut. Dalam Al-Quran pula dengan tegas menyatakan antara jual beli dan riba dan meminta orang-orang Islam supaya tidak mengambil riba, bahkan hanya mengambil jumlah pokok pinjaman sahaja supaya tidak berlaku kezaliman kepada sesiapa, sama ada kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Para ulama dan ahli-ahli ekonomi Islam turut meluaskan konteks riba kepada interest atau user yang mencakap soal riba dalam pembicaraan. Dia telah memberikan riba kepada dua jenis, iaitu riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba an-nasi'ah adalah berlaku pada transaksi hutang wang dengan wang yang dibayar secara tidak sama dengan nilai asalnya. Sebagai contoh, A meminjam RM100 daripada B, tetapi A perlu membayar RM120 kepada B. Jadinya RM120 itu adalah lebih daripada nilai pinjamannya. Riba al-fadl pula kebiasaannya berlaku dalam urus niaga 6 jenis komoditi yang ditukar sesama komoditi berkenaan secara tidak sama sukatan atau timbangan dan secara hutang. 6 komoditi tersebut ialah emas, perak, gandum, barley, tamar dan garam. Beliau turut menegaskan bahawa amalan riba boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat. Contohnya, ia dapat menghilangkan perasaan ihsan dan semangat tolong-menolong, bahkan boleh menimbulkan pengusahaan antara individu. Oleh itu, kita mestilah sentiasa berhati-hati dalam melakukan urusan jual beli, pertukaran barangan maupun pinjaman agar terhindar dari unsur-unsur riba. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT supaya diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
Menurut Ibnu Qayyim, seorang ilmuwan Islam, beliau mengatakan bahawa aktiviti zakat bertujuan untuk membangunkan kualiti dari segi kebaikan, persaudaraan dan kebajikan. Khas ini, zakat dikenakan ke atas setiap jenis harta kekayaan, juga ke atas barang-barang yang berpotensi untuk menaikkan pertumbuhan dan memberikan pulangan. Barang-barang untuk tujuan penggunaan seperti pakaian, rumah, peralatan, binatang tunggangan dan seumpamanya bebas daripada kewajipan dikenakan zakat. Hanya 4 jenis harta sahaja yang dikenakan zakat, iaitu binatang ternakan, tanaman dan buah-buahan, emas dan perak serta barang-barang dagangan. Bagi tempoh bayaran zakat, zakat boleh dibayar sekiranya cukup tempoh setahun pemilikan harta. Hukum membayarnya adalah wajib kerana mengeluarkan zakat merupakan hukum Islam yang keempat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai satu pembersihan bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan untuk orang miskin. Sesiapa yang membayar zakat fitrah sebelum solat Aidilfitri, maka ia adalah zakat yang diterima oleh Allah baginya. Sesiapa yang membayarnya selepas solat Aidilfitri, maka ia adalah sedekah seperti sedekah biasa. Sunan Abi Daud 1609, Maktabah Ashriyah. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Golongan-golongan ini terbagi kepada 2 kategori. Kategori pertama untuk mereka yang berhak terima zakat mengikut keperluan. Golongan-golongan ini terdiri daripada golongan fakir, iaitu orang yang tidak mempunyai harta. Kedua ialah golongan yang miskin, iaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Golongan rikab, iaitu hamba sahaya atau budak. Dan golongan Ibnu Sabil, iaitu musafir atau para pelajar perantauan. Selepas itu, kategori kedua ialah mereka yang menerima zakat untuk kegunaan sendiri. Golongan-golongan ini adalah golongan karib, iaitu orang yang memiliki banyak hutang. Selain itu, golongan mu'alaf, iaitu orang yang memeluk Islam. Golongan fi sabilillah, iaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Dan juga golongan amil zakat, iaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Zakat yang dikutip oleh negara akan diagihkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kesimpulannya, amalan berzakat dapat membantu untuk mewujudkan konsep keadilan dalam kalangan masyarakat, juga membantu untuk menstabilkan pendapatan ekonomi negara. Hasil kajian yang seterusnya ialah pengagihan kekayaan berorientasikan sosial. Menurut Prof. Dr. Johnny Tamkin Borhan, Islam sangat mengambil berat pengagihan kekayaan berdasarkan kepada keadilan dan berorientasikan sosial. Orang Islam diminta untuk menjauhi kepayaan dan ketidakadilan dalam ekonomi dan mewujudkan satu skim jaminan membantu yang miskin. Prof. Anas Al-Zarqa menjelaskan konsep ini dengan mengatakan bahawa pengagihan kekayaan dan pendapatan di antara individu melalui mekanisme pertukaran atau cara-cara lain seperti pewarisan, dan sama ada ia dilakukan dengan 3 perantaraan, iaitu pertama, sesama individu seperti pemberian hadiah dan amanah, kedua, melalui negara seperti pengagihan zakat, dan ketiga, di antara negara dan individu seperti jaminan negara terhadap taraf kehidupan yang minimum kepada setiap individu. Kemudian pengagihan ini dilakukan sama ada wajib seperti zakat fitrah atau sukarela seperti sedekah sunat. Antara ayat Al-Quran yang menekankan supaya orang-orang yang berada mengagihkan harta kekayaan dan pendapatan mereka kepada yang berhak dan memerlukan seperti golongan fakir miskin ialah dari surah At-Taubah ayat 103 yang berterjemahkan, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi zakat, sedekah, supaya dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari perangai buruk. Dalam kes pengagihan pendapatan, zakat dilihat sebagai salah satu mekanisme pengagihan pendapatan daripada orang-orang yang berada kepada orang-orang yang memerlukannya. Tujuannya adalah supaya jurang perbezaan dari sudut pemilikan kekayaan adalah tidak terlalu lebar.
Melalui zakat, para pemodal diandaikan akan melaburkan modal dan harta kekayaan mereka dalam aktiviti-aktiviti ekonomi supaya pertumbuhannya berterusan dan kebajikan orang terpelihara. Cakap pembicaraan hari ini dapat disimpulkan bahawa sistem perbankan Islam adalah berbeza dengan sistem perbankan konvensional. Seperti yang dibincangkan, falsafah ekonomi Islam adalah berasaskan kepada tauhid dan panduan ilahi. Hal ini telah dapat mewujudkan urusan atau pentadbiran kewangan perbankan Islam yang mengikut prinsip-prinsip Islam halal dan jauh dari unsur-unsur riba. Selain itu, pemikiran Ibn Qayyim telah banyak menyumbang kepada perkembangan pemikiran ekonomi Islam kini. Ibn Qayyim merupakan ilmuwan yang bijaksana bukan sahaja dalam bidang ekonomi Islam, bahkan dalam pelbagai bidang disiplin ilmu yang lain. Pemikiran beliau telah dapat memapankan lagi urusan ekonomi dan masih relevan digunakan pakai sehingga kini. Dengan itu, tamatlah sudah perbincangan kita pada hari ini yang bertajuk Perbankan Islam dalam melestarikan keadilan dan kekayaan ekonomi. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada kita semua.